SAW tak ada perlepasan. Tak ada jangan kata saya umat Nabi Muhammad SAW. Saya ni antara umat yang paling mulia, maka saya tak perlu kepada puasa Ustaz. Salah. Pahaman yang macam ni salah. Sebab kadang-kadang ada orang kita tengok terlalu taksub. Terlalu taksub sampai dia rasa dia golongan dia sahaja yang mulia, yang lain semua berdosa sepanjang hidup. Ada tu kan? Ada golongan macam ni tuan-tuan. Terlalu taksub dengan golongan dia. Baik. Sedangkan Allah kata dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan ke atas kamu puasa seperti mana umat-umat terdahulu. Jadi tak ada alasan kata umat kita golongan paling terhebat, tak payah dah puasa, tak payah dah solat, kita confirm syurga. Wah, hebat. Tak ada tuan-tuan, tak ada istilah confirm syurga pada kita. Baik. Inna Allah kataba al-ihsan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan, telah mewajibkan ihsan. Ihsan ni apa tuan-tuan? Berbuat baik. Berbuat baik. Ala kulli syai', pada setiap perkara. Setiap perkara yang kita lakukan mestilah berbuat dengan perbuatan yang baik. Yang terbaiklah tuan-tuan. Bukan baik saja, yang terbaik. Fa iza qataltum fa ahsinul qitlah. Orang yang nak bunuh, ni bukan saya galakkan bunuh tuan. Nanti saya kata. Orang yang nak bunuh, kenalah bunuh dengan cara yang terbaik. Macam kita tuan-tuan, bunuh cicak tuan-tuan. Okey, apa hukum bunuh cicak tuan-tuan? Apa hukum bunuh cicak tuan-tuan? Hukum dia sunat tuan-tuan. Sunat. Dia ada kisah tentang Nabi Ibrahim ketika dibakar, kan? Ada cicak, ada burung, kan ada kisah dia, kan? Jadi kita disunatkan untuk membunuh cicak. Dan bunuh tu tuan-tuan bukanlah menyiksa. Sebab tu Nabi kata, wa fa iza qataltum fa ahsinul qitlah. Kita dalam Islam boleh bunuh cicak, sunat betul, boleh bunuh. Tapi bukan menyiksa tuan-tuan. Berbeza bunuh dengan siksa. Ada orang bunuh, saya rasa zaman-zaman tuan-tuan dulu, kalau zaman-zaman dulu masyhur tuan-tuan, makruf dengan kalau nampak cicak dia listik, kan? Kalau zaman-zaman tuan-tuan dulu macam mana kalau nampak cicak? Ada orang Ustaz masuk dalam tu panaskan tu. Zaman-zaman dulu. Okey, kalau dia masuk dalam kuyuk dia panaskan, Allahu Akbar, yang ni menyiksa tuan. Hukum dia haram. Betul boleh bunuh, tapi bukan menyiksa. Saya baru tahu tuan. Saya tak tahu pula orang dulu-dulu dia punya tahap geram dengan cicak tu sampai dia letak dalam periuk. Allahu Akbar. Cuma saya pernah dengar dulu-dulu orang dulu kadang-kadang dia listik, kan? Plastik, kan? Dia apa lagi? Plastik pula tuan-tuan, dia pula biar dah yang tangan yang betul-betul cantik. Ini dia tembak tak kena 10 kali tembak. Sampai terkena orang lain lah, orang tu boleh mati tuan-tuan. Yang cicak tak mati, orang yang depan cicak pula mati. Dia nak tembak cicak, kemudian terkena orang tu terkena kat kepala pula, mati. Itu dah masuk hukum lain. Kita beritahu sebelum ni kan, antara hukum bunuh ada bunuh dengan sengaja, bunuh tak sengaja, bunuh separa sengaja. Kita beritahu dah sebelum ni dalam kelas. Tapi okey, cicak dia tuan. Nak bunuh dengan cara yang baik. Dengan cara yang terbaik tak? Kata yang terbaik. Kalau boleh ketuk, sekali tu mati boleh. Contoh cicak tuan, ketuk. Ikutlah tuan-tuan, ada pakai tangan. Ada orang macam geli sikit, pakai ketuk besi ke apa. Sekali ketuk mati dah. Bukan ketuk, tak kena. Dia kena betul-betul tuan-tuan. Kena betul. Dia sekali ketuk, terus mati. Yang ni boleh. Bukan dia siksa macam tadi, letak dalam bumi. Ada pula ikat dekat pokok. Kalau ada lah tuan-tuan, saya tak tahulah kalau ada. Cuma orang dulu saya dengar ada yang listik cicak. Ada yang listik cicak. Apa lagi selain daripada tu tuan-tuan? Kalau nak bunuh cicak ni dengan cara apa? Sebab saya banyak berat dengan orang-orang pengalaman. Dia selalu cakap orang dulu ni dia suka bunuh cicak. Dia suka bunuh cicak. Cuma kaedah dia macam-macam cara. Mungkin kampung gangsa bunuh cara lain. Kampung Padang Temu cara lain. Alur Gajah cara lain.
Tapi kena ingat, jangan sampai menyiksa. Betul, bunuh cicak sunat. Bunuh dapat pahala, betul. Tapi kalau menyiksa dapat dosa. Kalau pahala dah dapat pahala, dapat dosa pula. Ada lagi ke tuan-tuan? Saya nak tahu jugalah cara bunuh cicak yang selain daripada bakau dalam periuk. Orang dulu macam mana lagi tuan-tuan? Semua kita dinding papan kan. Papan. Ada gambar-gambar. Jadi bila kita setiap tak kena dia masuk belakang gambar jadi tekan gambar begini. Kalau macam tu cara tuan-tuan, kalau katakan tekan tengah mati, boleh. Kan? Kalau tekan tengah mati, kan? Tengah mati tak ada masalah tuan. Kalau tekan dia gini-gini, tak mati-mati lagi, boleh bergerak lagi. Kan? Boleh bergerak lagi. Tak boleh. Kena pastikan betul-betul tekan kenapa? Tambah frame yang keras tu. Sematikan tuan. Kalau cara kita nak ni dia lagi lah jadi mana tempat lah. Betul. Jadi masa tu belum balik juga. Belum balik ya. Kalau tu belum balik ya. Belum balik tu lain macam ni kan. Okey. Cuma kalau nak bunuh tu bunuh betul-betul lah. Kalau katakan gambar tu keras tuan, telefon tu keras. Biasa kalau kita tepuk sekali tu mati lah. Kalau ingin cicak dia ada amalan ni, tak ada teman. Cicak tak ada amalan. Kan? Amalan tu dia amalan seharian ni. Pusing-pusing orang. Kan? Baik, jadi Nabi kata nak bunuh dengan cara yang terbaik. Macam orang yang jalan ke hukum bunuh, hukum kisah kan? Hukum bunuh. Kena bunuh betul-betul. Kan? Kalau kata hukum dia pancung, mesti pancung. Bukan potong telinga dulu, bagi dia sakit dulu. Dia mengonta-onta, potong telinga kiri pula, mengonta-onta, potong kaki kiri pula. Yang ni menyiksa, ni haram kan? Nak terus bunuh, pancung terus mati. Dah, selamat. Jangan nak seksa. Kalau dia dikenakan had bunuh lah tuan-tuan. Kalau dia tak kena had bunuh, kita pula mana-mana nak bunuh dia, kita pula yang kena had. Kena apa had balik? Bunuh balik. Ataupun kena dam kalau keluarga dia maafkan. Kalau orang keluarga dia maafkan si pembunuh tadi lah. Maafkan kita lah tuan-tuan, si pembunuh tadi. Okay. Jadi nak bunuh betul-betul. Jangan bunuh main-main. Kalau kita tengok anak-anak kita tuan-tuan, biasa anak kita tengoklah kan. Kadang-kadang dia main dengan cicak, dia main dengan lipas. Kan? Tak ada lagi saya nampak dia main dengan kali jengking, tak pernah lagi saya nampak. Kalau anak-anak kita main kali jengking, mungkin dia dah level lain tuan-tuan. Kan? Ataupun dia main dengan ular. Kan? Nabi kata ada dua haiwan yang warnanya warna hitam, ketika kita solat kita boleh bunuh. Itu adalah ular hitam dan kalajengking. Zaman dulu, zaman Nabi SAW semayang tuan-tuan di masjid dia pasir tuan-tuan. Bukan macam kita sekarang. Mosek ada warna-warna, ada jalur-jalur boleh. Kan? Zaman Nabi dulu semayang atas pasir je tuan-tuan, padang pasir. Kan? Cuma ada dinding sahaja yang menutup. Bagi tahu tu masjid. Orang tak boleh sesuka hati lintas. Tak boleh. Sebab tu ada ular, ada kalajengking. Dan haiwan-haiwan berbisa boleh untuk kita bunuh. Tiga tuan-tuan Kali nak cakap pula haiwan berbisa haram bunuh sahaja. Boleh untuk kita. Baik, tapi nak bunuh dengan syarat bunuh yang terbaik. Bukan ambil main-main dulu nanti main pusing-pusing. Kalau dulu main pusing-pusing. Kan tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Tak boleh. Kadang kita tengok, saya tengok satu video kadang-kadang dia main-main dengan ular tu. Dia nak bunuh, betul dia nak bunuh. Tapi dia main-main dengan ular. Dia ambil ular, dia main pusing-pusing, dia tarik. Macam-macam style dia tengok. Hebat. Dia tak tahu kalau sekali kena patuk, kalau kena lah ular yang kalau ular di Afrika tu kita panggil apa? Dia ada satu ular ni, kalau kena dia patukkan dia, tak sampai setengah jam jalan tu. Saya tak ingat apa nama ular dia. Di Afrika sana. Pastilah kalau dia sampai di Malaysia. Kadang-kadang orang Malaysia ni rajin import benda-benda yang pelik-pelik tuan-tuan. Dia import ular yang pelik-pelik tak pernah dengar. Kan? Saya pernah tengok satu video tuan-tuan. Nanti kita kongsi sikit lah tuan-tuan sambil-sambil. Saya pernah tengok satu video. Pura-pura masyhur dengan jalan perlahan tuan-tuan kan? Dia jalan slow.
Saya tengok satu video tu tuan-tuan, kuku tu jalan laju tuan-tuan, dia bukan gigit. Memang telah dilepaskan di Malaysia, saya tak pasti di mana. Dia dapat tangkap di satu tasik, kan? Satu tasik, dia dapat tangkap kuku tu, dia angkat, kemudian dia sibuk cerita pasal kuku tu macam mana. Kuku tu terlepas. Dia terlepas kuku kat tanah tu, dia punya laju macam arnab. Laju dia. Jadi tak boleh lah kita nak guna lagi dah kura-kura ni lambat. Sebab ada kura-kura yang laju tu. Tuan mungkin tak pernah dengar lagi tuan-tuan. Balik buat research. Tengok ada tak kuku yang laju. Kuku yang laju. Ada tuan-tuan. Saya pun baru dah betul. Ada kuku yang laju. Nama dia pun saya tak ingat apa nama dia. Tapi memang ada. Itu buku yang masuk Olimpik tak? Saya tak pasti mungkin ada latihan sebelum tu dapat. Tapi dia memang laju tuan-tuan. Dia memang laju. Saya pun terkejut lah. Kita daripada kecil memang dah diberitahu buku ni sifat dia perlahan. Dia jalan perlahan. Dia jalan perlahan je. Tengok. Dia jalan perlahan. Relax. Relax. Tapi buku ni pelik. Tak tahu apa ramalan dia. Dia jalan laju tuan-tuan. Dia jalan laju. Memang laju tuan-tuan. Nanti kalau tuan-tuan, kalau ada anak-anak kan, tengok, tunjukkan anak-anak, tanya anak-anak, type dia dekat YouTube, memang ada buku yang jalan laju. Saya pun baru tahu sebab saya tengok terkejut. Bila saya tanya kawan saya, memang ada dia kata. Maksudnya saya yang tak tahu. Kan? Bila kita tak tahu, kita nampak orang tahu, baru kita tahu. Banyak lagi tak tahu. Kan? Banyak lagi yang kita tak tahu. Baik, jadi Nabi kata, nak bunuh dengan cara yang terbaik. Wa iza zabahtum fa ahsinu zibah. Kalau kamu nak sembelih dah dengan terbaik. Maksudnya apa tuan-tuan? Bila kita nak sembelih, orang yang sembelih je lah tuan-tuan. Kan? Orang yang nak sembelih ni kena ada ilmu tuan-tuan. Bukan pakai ambil je. Sini, boleh? Bukan macam tu tuan, pilih. Nampak pakai kopiah sikit kan? Ada jambang sikit kat sini, boleh? Kan? Orang yang nak sembelih ni kena ada ilmu tuan-tuan. Kan? Kena ada ilmu. Bila Nabi kata, wa iza zabahtum fa ahsinu zibah. Kalau kamu nak sembelihlah dengan cara yang terbaik. Apa cara yang terbaik tuan-tuan? Sembelihlah dengan pisau yang tak tajam. Bukan pisau yang kadang kita potong ikan tak lepas-lepas tuan-tuan. Potong ayam tak lepas-lepas. 15 kali tarik tak lepas-lepas lagi ke dalam. Tak boleh. Satu lagi apa tuan-tuan? Tak boleh kita asah pisau depan kerbau ataupun depan lembu, depan unta. Tak boleh. Saya rasa sini masyhur lah tuan-tuan. Malaysia ni masyhur tentang setiap kali sebelum hari raya Kurban ada khusus. Ada tata cara ni macam mana kita sembelih. Sebab haiwan tuan-tuan, binatang walaupun dia tak ada akal, tapi dia ada otak. Dia ada perasaan. Sebab tu kita pernah nampak ada haiwan yang keluar air mati tuan-tuan. Saya yakin tuan-tuan pernah nampak ada haiwan yang keluar dan meneteskan air mata. Bukan sebab dia mengantuk, dia keluar, tidak kan? Tidak. Memang dia akan meneteskan air mata. Sebab dia masih ada perasaan. Kalau anak dia mati, dia akan meneteskan air mata kita. Sebab dia masih ada lagi perasaan. Kadang manusia dan tuan-tuan yang ada perasaan, yang ada akal, yang ada otak, kan? Yang mati ni tuan-tuan, pasti langsung dia tak ada perasaan. Yang ada di rumah enjoy baca surat khabar, tengok TV, langsung dia tak ada perasaan. Langsung dia tak ada rasa kepentingan kepada dia. Kan? Dia tahu saudara-saudara dia dekat sana sedang berjuang, dia tak mampu berjuang. Doakan. Ini tak pernah langsung berdoa untuk masyarakat. Kita dah bagi tahu tuan-tuan. Disebutkan dalam kitab ni juga. 2 minggu yang lepas tak silap saya. Orang yang berdoa tapi tak ada disebutkan dalam doa untuk mak ayah, doa untuk umat Islam. Kurang nilai dia. Kita dah bagi tahu dah. Tak silap saya 2 minggu lepas. 2 minggu lepas tak silap saya. Antara amalan-amalan yang kurang nilai. Antaranya berdoa untuk diri sendiri, tapi tak doa untuk mak ayah, tak doa untuk umat Islam. Sebab kita daripada kecil dah ajar Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum
kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat. Kita minta ampun kepada siapa? Diri kita, mak ayah kita, wa li jami'il muslimina wal muslimat, dan semua orang Islam, mukmin dan mukmin. Orang beriman lelaki, orang beriman perempuan, semua kita minta maaf. Baik tuan, jadi nak bagi tahu, bila sembelihlah dengan cara yang terbaik. Ya. Jadi kisah pasal cicak tadi tuan. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar. Ya. Jadi Allah Taala perintahkan api itu supaya jadi apa tuan? Jadi sejuk. Diperintahkan kepada api itu jadi sejuk. Cicak ni buat apa tuan? Dia tiup. Untuk dengar lagi saya kan? Cicak ni dia tiup. Okey. Bila api tuan-tuan, bila dia tiup, dia akan lagi membara. Dan ada satu burung yang dia membawa setetes air saja tuan-tuan. Setetes air saja dibawa, dijatuhkan kepada api tadi. Jadi burung-burung yang lain semua gelakkan dia tuan-tuan. Gelak kan? Burung yang bawa setetes air jatuh kepada api Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang burung-burung lain pun gelak kan dia. Dia tanya kepada burung. Dia kata apa? Kenapa kau bawa setetes air sedangkan kau tahu setetes air itu pun takkan mampu memadamkan api Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata burung tu tuan-tuan? Dia kata, sekurang-kurangnya aku dah pernah sekurang-kurangnya bila Allah Ta'ala tanya pada ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, apa yang kisah ni. Dia ada kisah lagi pasal imam. Burung ni cakap, sekurang-kurangnya bila Allah Ta'ala tanya pada aku ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, kan? Dibakar, apa yang kau buat? Jadi dia ada jawapan. Nak bagi tahu pada kita tuan-tuan, ketika Palestin di sana sedang berjuang tuan-tuan, apa yang kita buat? Kita sampaikan tuan. Ketika sahabat-sahabat kita, saudara mara kita sedang berjuang di sana tuan-tuan, apa yang kita buat tuan-tuan? Masih lagi ke enjoy tuan-tuan? Masih lagi ke sibuk baca surat apa? Kita sepatutnya apa tuan? Berdoa. Sentiasa berdoa. Ada pula orang tanya saya, biasa budak-budak tuan-tuan kan? Dia seronok pasal ni. Ustaz, tapi kalau Palestin menang kiamat Ustaz. Budak-budak tuan-tuan kan? Mungkin mak ayah dia selalu baca macam tu kot kan? Banyak saya dapat soalan ni kan? Anak murid saya lebih kurang anak tu lebih di sekolah tu. Lebih kurang 10 orang tanya saya tu. Ustaz, kalau Palestin menang, kita akan kiamat Ustaz. Dia takut. Budak-budak kan? Ada 3, ada 2, ada 1 tanya. Kalau kita tak ada ilmu tuan-tuan, kiamat. Ulama telah susun tanda-tanda kiamat dulu. Ya, tanda-tanda kiamat. Jadi, yang pertama adalah turunnya Imam Mahdi. Betul tuan-tuan, antara sebab-sebab ataupun tanda-tanda hari kiamat bila Islam menang. Betul tuan-tuan? Islam menang keseluruhannya, tapi dengan pimpinan Imam Mahdi tuan-tuan. Jadi tak boleh nak kata bila Palestin menang terus kiamat. Tak boleh kita nak kata macam tu tuan-tuan. Dia mesti turun Imam Mahdi, bawa panji, tak ada bendera lain tuan-tuan selain bendera Islam. Ketika itu Imam Mahdi yang bawa. Yang orang lain Islam semua itu. Tak ada langsung bendera lain melainkan bendera orang Islam yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Kalau anak-anak tanya kita, yang ni kita kena dengar.